Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Jun bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Penunggang motosikal lawan arus serah diri. Juga peruntukan 8.9 juta ringgit tingkat mutu pendidikan Islam di Kedah. Hasrat seorang remaja lelaki berusia 18 tahun untuk mendaftar masuk universiti tidak kesampaian apabila dia maut dalam nahas di Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan di Gopeng. Mangsa Muhammad Zuil Haikal Ghazali disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Ketua Polis Daerah Kampar Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan ke Cyberjaya untuk mendaftarkan dirinya dan abang berusia 20 tahun di Universiti Malaya. Ketika tiba di lokasi kejadian, kereta dipandu abang mangsa berusia 24 tahun dipercayai hilang kawalan dan melanggar bahagian belakang sebelah kanan trailer yang sedang bergerak di lorong sebelah kiri. Kejadian pada jam 6.22 pagi itu turut mengakibatkan ibu mangsa serta dua abang dan adik lelakinya cedera, sementara itu pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Penunggang motosikal melawan arus yang menyebabkan Ahmad Fazil Omar Azadin maut terjatuh dari jejambat Lebuh Raya Suka dalam kejadian Rabu lalu tampil membuat laporan polis semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata pihaknya telah mengambil keterangan lelaki berusia 41 tahun itu dan 5 lagi individu lain berhubung nahas berkenaan. ACP Muhammad Azam berkata melalui keterangan suspek memaklumkan pada hari kejadian dia tersesat ketika dalam perjalanan dari Ampang untuk pulang ke rumahnya di Kajang. Suspek yang juga seorang peniaga makanan itu kemudian membuat keputusan memasuki jejambat Lebuh Raya Suka secara melawan arus sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan. Akibat pergeseran dengan motosikal mangsa, suspek juga terjatuh daripada motosikal dan mengalami kecederaan. Selepas kemalangan, suspek terus pulang ke rumah dan hanya mengetahui mengenai insiden menimpa mangsa setelah menonton berita di televisyen dan hibahan di media sosial. Polis turut merampas motosikal Yamaha milik suspek dan beberapa barang kes lain untuk siasatan. ACP Muhammad Azam berkata buat masa ini suspek tidak ditahan kerana keadaan kecederaan yang dialaminya agak parah. Dalam kejadian itu, Ahmad Fazil, 62 tahun dari arah Ampang, maut di lokasi kejadian selepas terjatuh dari jejambat dan mengalami kecederaan parah. Masalah kekurangan bekalan gula di pasaran dijangka selesai akhir bulan ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihak industri turut memberi jaminan bahawa bekalan itu dapat memenuhi keperluan pasaran dalam tempoh terdekat. Dan semalam kita telah mengadakan libat urus dengan pihak industri, MSN dan juga CSR. Dah 5 kali kita mengadakan libat urus dan insya-Allah dalam tempoh seminggu bekalan di seluruh negara akan dipastikan kembali pulih. Dan kita faham ada beberapa isu seperti maintenance kilang dan juga pembelian peralatan yang menjadi sebab kekurangan bekalan, dan Ops Manis yang akan tamat pada 30 Jun ini akan kita terus lancarkan secara agresif, dan saya harap isu bekalan gula ini akan dapat kita selesaikan bila tamatnya Ops Manis 2.0 30 Jun. Tegas beliau, syarikat pembekal perlu mematuhi perjanjian untuk membekalkan minimum 42,000 tan metrik gula pasir bertapis atau gula rakyat bagi tempoh seminggu. Isu kekurangan gula di pasaran berlaku sejak sambutan Aidilfitri lepas sehingga memaksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melancarkan Ops Manis pada 2 Mei lalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan tinjauan di Subah Pasaraya di Manjung hari ini. Sementara itu, ditanya mengenai dakwaan kenaikan harga susu formula, Datuk Seri Salahuddin berkata
Pihaknya telah meminta pengeluar produk berkenaan untuk menyediakan laporan pergerakan harga bagi tempoh 6 bulan bagi membolehkan tindakan lanjut dibuat. Sekiranya aduan itu didapati benar, pihaknya akan mengadakan sesi libat urus dengan pihak pengeluar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan kerajaan perpaduan ketika ini bersifat Islamis atau cuba menerapkan konsep Islam secara berlebihan dalam pentadbiran dengan memperluas peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jelas beliau, tuduhan yang dilemparkan segelintir orang bukan Islam itu menunjukkan bahawa golongan itu tidak memahami kepentingan mendidik umat Islam mengenai konsep Islam sebenar. Ada yang kelompok kecil bukan Islam menulis keskasar. Dia kata Anwar sekarang ini mempamerkan sikap Islamis dia yang kukuh, yang cuba diselindungi selama ini dengan mengarahkan JAKIM menguasai sebuah sistem. Ini haprak punya pandangan. Ya. Saya nak bagi tahu rakan-rakan saya yang bukan Islam. Terima kasih atas sokongan mereka. Tapi mereka juga harus faham, kalau umat Islam ini ilmunya dangkal, kecenderungannya itu menghukum, bukan doa la khudah. Kalau sikapnya itu bengis, keras, tidak membawa rakyat menarik dan meminati Islam. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nahdah Hasanah di Kampung Melele Kot Diang hari ini. Jelas Datuk Seri Anwar, peranan JAKIM bukan sekadar menjaga agama sahaja, malah tugasnya diperluas untuk membicarakan mengenai ekonomi, program digital dan pendidikan agar nilai Islam diserap. Namun, ia ditentang segelintir bukan Islam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan mengumumkan peruntukan 8.9 juta ringgit bagi membantu institusi pendidikan Islam di Kedah bagi meningkatkan lagi tahap dan mutu pendidikan. Daripada jumlah itu, sebanyak 6.4 juta ringgit diperuntukkan bagi membaik pulih dan menaik taraf kemudahan pendidikan termasuk kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah. Bagi negeri Kedah, berapa banyak kelulusan? Bagi 36 institusi pendidikan, 604.180.000 ringgit. Maaf, 604.000. Itu jenuh tanya saya susah. Kerajaan perpaduan turut menyumbang semula sejumlah 1.985.000 ringgit kepada 28 pondok, tahfiz, ma'had, sekolah agama yang berdaftar di negeri Kedah. Ini tak termasuk yang saya luluskan peringkat awal untuk Nahdah Hasanah ini. Sebagai peringkat awal, kita luluskan 1.2 juta ringgit hari ini. Kerajaan turut bersetuju untuk meluluskan sumbangan berjumlah 2.94 juta ringgit kepada 588 masjid qaryah di 12 daerah seluruh negeri Kedah yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan sebanyak 1.2 juta ringgit kepada Sekolah Menengah Agama Nahdah Hasanah Melele bagi tujuan membaik pulih sekolah itu. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan bayaran bantuan khas secara one-off berjumlah RM600 setiap seorang kepada guru kafah, di mana seramai 3,260 orang guru kafah di Kedah menerima manfaat itu. Sementara itu, di Tasik Gelugur, Pulau Pinang, Datuk Seri Anwar menyerahkan Rumah Kasih Ihsan kepada 4 penerima yang layak. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan dalam menyediakan kediaman selesa kepada rakyat dalam kategori miskin dan miskin tegar. Sebagai projek rintis, sebanyak 4 buah rumah kasih ihsan telah dibina di Pulau Pinang iaitu di Kampung Tok Bedu, Padang Menora, Penaga dan Macang Bubuk di Bukit Mertajam. Perasaan saya amat bergembira lah, orang kata apa. Dalam sejarah dalam hidupnya tak pernah lagi lah dapat bantuan macam biji rumah macam ni kan. Tapi apa yang dapat ni alhamdulillah syukur rezeki daripada anak-anak lah. Sementara itu, pemberian rumah kasih ihsan memberi sinar baharu kepada Siti Nur Ai selepas suaminya terlibat kemalangan jalan raya awal tahun lalu.
yang tanah mohon tu, dia 3 tahun saja. Bila dah tamat tempoh 3 tahun tu, memang kami dah tak ada rezeki lah nak buat rumah. Sabar. Sampai tahun ketiga dah nak tamat tempoh, ternyata kami dapat berita gembira. Rumah saya dalam 6 orang, saya terpilih. Alhamdulillah sangat-sangatlah. Rumah Kasih Ihsan berkeluasan 660 persegi itu lengkap dengan 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur serta bilik air, membabitkan kos pembinaan sebanyak RM75,000 seunit. Isu allowance mahasiswa yang membuat latihan industri menjadi perdebatan hangat, bahkan menimbulkan perspektif yang berbeza. Ketika diajukan berhubung isu berkenaan, Pengarah Pusat Jaringan Industri dan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Aida A. Hamid, berpandangan latihan industri yang termasuk dalam silibus pelajaran di universiti adalah medium untuk mengasah kemahiran dan bakat di alam pekerjaan dan bukan tempat untuk berbahas berhubung allowance. Sebenarnya perkara ini perlu dilihat dengan lebih holistik atau secara makro, kerana tujuan sebenar latihan industri itu sebenarnya adalah pelajar mempelajari sesuatu yang baharu di tempat industri tersebut yang bersesuaian dengan bidang yang mereka pelajari. Jadi jika dilihat dari perspektif itu, sebenarnya allowance bukanlah satu perkara yang harus menjadi fokus utama. Kerana fokus utamanya adalah mempelajari pengalaman yang berharga dan juga unik serta kontekstual. Yang mana ini merupakan satu, seperti yang saya katakan tadi, adalah satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar. Tambah beliau, sebaiknya pelajar yang mahu menjalani latihan industri perlu mendapatkan nasihat dari pihak fakulti dengan mengambil kira kos dan lokasi agar bersesuaian dengan kemampuan pelajar. Sementara itu, pelajar yang sedang menjalani latihan industri turut meluahkan rasa terkilan kerana dibayar rendah oleh syarikat sedangkan mereka terpaksa berdepan kos sara hidup yang tinggi. Saya rasa tidak wajar untuk mereka tidak membayar kami kerana kami juga menggunakan tenaga kerja yang sama seperti pekerja-pekerja tetap. Kami juga mengeluarkan kos makanan setiap hari, kos pengangkutan setiap hari untuk ke tempat kerja. Jadi di mana logik akal untuk kami tidak dibayar? Zaman sekarang ni kos yang tinggi. Kami student intern ni memang rasa terkesan dan terbeban sebab kami pergi ke pusat latihan industri itu pun kena pakai duit. Ada yang mungkin student yang naik kereta sendiri kena bayar duit minyak kereta, ada yang naik pengangkutan awam mungkin kena bayar duit tasyengo, dan belum kira kos makanan lagi, dan mungkin ada kos-kos lain yang kami perlu keluarkan duit. Pada pendapat saya tidak wajar jika pelajar praktikal tidak diberikan allowance kerana mereka juga manusia yang memerlukan kewangan ataupun wang yang untuk kelangsungan hidup mereka di hari-hari biasa. Baru-baru ini tular seorang pelajar meluahkan rasa bimbang untuk menjalankan latihan industri dengan pandangan bahawa pelajar latihan industri tidak dilindungi oleh Akta Pekerja. Perkongsian itu mendapat pelbagai reaksi warganet. Derita penyakit saraf 5 tahun hidup terlantar. Usianya sudah mencecah 21 tahun namun gerak-gerinya tidak selincah rakan sebayanya, malah hanya mampu terlantar. Ujian berat itu terpaksa dilalui Muhammad Hafizuddin sejak 5 tahun lalu selepas disyaki mengalami penyakit saraf dan tulang berput akibat terjatuh tangga di sekolah sewaktu berusia 16 tahun. Keadaan Hafizuddin yang tidak berdaya menyebabkan dia terpaksa bergantung hidup kepada bapanya, Ismail Wahab, 63 tahun. Kasih ayah sepanjang masa. Itu gambaran tepat terhadap pengorbanan Ismail yang gigih menjaga anak bongsunya ini selepas kematian isteri Khatijah Muhammad akibat kanser pada tahun 2019. Pesara Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT ini berkata penyakit yang dihidapi Hafizuddin ini menjadikannya lumpuh, malah fizikalnya seperti anak kecil dengan berat hanya 12 kilogram.
Masa umur dia 16 tahun, dia jatuh di sekolah tu. Lepas tu balik rumah, dia tak khabar. Dia 2-3 hari demam. Lepas tu saya ni pergi pita, beri ubat demam. Lepas tu balik rumah. Balik lepas tu selang 5-6 bulan, jalan sengit. Tahu kerana sebab benda dah tahu lah. Ismail yang tinggal di kampung Lorong Hajidah Batu Buruk, Kuala Terengganu ini juga tidak menyangka insiden yang menimpa Hafizuddin benar-benar mengubah kehidupan anaknya itu. Sehinggakan Hafizuddin tidak sempat untuk mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Lebih memilukan ketika ini, mereka sekeluarga terpaksa hidup dalam kegelapan kerana tidak mampu membayar bil elektrik selama hampir setahun, memandangkan sebahagian besar wang pencen Ismail digunakan untuk melunaskan hutang pinjaman bank bagi membuka kedai makan hampir 4 tahun lalu. Malangnya, kedai makan itu terpaksa ditutup akibat pandemik COVID-19. Kau perubatan nak buat terapi apa tak ada dah. Tak ada modal nak buat dah. Ismail dalam pada itu berharap ada insan yang sudi menyumbangkan katil khas selain dapat membina sebuah bilik air untuk keselesaan anak bongsunya itu. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan menerusi akaun bank Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6228 atau scan QR kod tertera. Peserta tilawah dari Kelantan yang juga OKU cacat penglihatan, Muhammad Qayyim Nizar Sarimi, dinobatkan sebagai juara pada pertandingan tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan MTHQK 2023. Beliau mengulangi kejayaan sama yang pernah dicapai pada tahun 2020 sekaligus menjadi qari OKU pertama yang merangkur gelaran Johan sepanjang pertandingan tersebut berlangsung sejak 1947. Dan apabila diumumkan tempat pertama, dan apabila saya mendengar markah 92 poin lebih tu, saya tak menyangka yang tempat pertama tu saya. Sebab baru-baru ni ada qari yang baca lebih hebat daripada saya lagi. Beliau yang sebelum ini terpilih menjadi juri pada program akademik Kura terbitan TV Al-Hijrah optimis untuk berusaha gigih bagi mewakili Malaysia pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Ogos depan. Sementara itu, percubaan Nur Hidayah Abdul Rahman sebanyak 7 kali untuk mewakili Terengganu bagi kategori tilawah akhirnya membuahkan hasil apabila beliau dinobat sebagai juara. Daripada saya umur 9 tahun sampailah ke hari ini. Adakah kejayaan ni untuk berkata hadiah buat ayah? Ya, untuk mak ayah saya, hadiah terbesar. Dengan kemenangan tersebut, masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000, piala iringan dan tambahan wang tunai RM10,000 untuk menunaikan haji. Sementara itu, bagi kategori hafazan, Dian Karisma Muhammad Japar memberi kemenangan pertama buat Negeri Bawah Bayu Sabah apabila dinobatkan sebagai Johan Hafizah kategori 1 hingga 30 juzuk beserta tafsir. Seronok. Boleh banggakan ibu bapa, ustaz Negeri Sabah sendiri. Sebab Negeri Sabah sebelum ni hafazan tak pernah dapat. Jadi alhamdulillah saya jadi wakil lah. Manakala bagi kategori hafazan lelaki, gelaran Johan berpihak kepada peserta dari Johor, Ahmad Ikmal Muhammad Ridwan. Saya belajar di Uniten. So dalam jalan padat, saya hanya mampu mengulang teruskan pengulangan Quran sampai hadis saya baca. So kena disiplin disiplin. Kena study smart and work hard. Untuk kategori 1 hingga 20 juzuk, Hafiz dari Terengganu Muhammad Fakhrul Razi Yahya dan Hafizah dari Melaka Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham dinobat sebagai Johan. Kategori 1 hingga 10 juzuk beserta taranum pula diungguli Hafiz dari wilayah Persekutuan Muhammad Fahmi Syari dan Hafizah dari Melaka Siti Nabilah Zamri. Berbaki kurang lagi seminggu, Kurban Relief 2023 yang dilaksanakan Global Ehsan Relief mendapat 1,969 penyertaan ibadah korban sejak ia dibuka 22 Mei lalu. Dengan harga serendah RM155 untuk satu bahagian lembu, tawaran itu masih dibuka sehingga 22 Jun ini agar sasaran agihan daging korban di 36 buah negara terpilih dapat direalisasikan.
Pengurus acara Global Ehsan Relief Muhammad Sufi Muhammad Syukur berkata, daging korban tersebut akan diagihkan kepada umat Islam di 6 negara iaitu India, Uganda, Syria, Yaman, Lebanon dan Turki. Okey, harga yang ditawarkan adalah RM155 sebahagian di India dan seekor RM1,085 di India juga. Kenapa murah? Sebab kita bersama rakan-rakan NGO yang lain, kita mencari harga yang paling murah tetapi lembu tersebut mengikut syarak Islam, maksud daripada segi saiz, umur dan sebagainya. Dan ia menjadi satu persoalan sebenarnya, kenapa ia sangat murah. Alhamdulillah, kita dah jumpa dengan ramai rakan kerjasama dan antara kerjasama yang kita jumpa dan ditawarkan itulah harga yang paling murah, RM155 sebahagian. Justru pihaknya membuka penyertaan sehingga jam 12.30 hari Khamis ini bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengejar ganjaran ibadah korban. Peserta korban akan diberikan laporan tahunan korban, sijil beserta gambar ternakan yang dikorbankan. Pendaftaran penyertaan korban bersama Global Ehsan Relief boleh dibuat dengan mengimbas kod QR seperti tertera. Penghidap autism cipta rekod terpantas. Sekurang-kurangnya 41 pelajar maut dalam serangan kumpulan militan di sebuah sekolah di barat Uganda. Serangan itu didalangi 25 pengganas bersenjata dari Pasukan Demokratik Bersekutu ADF yang turut mencederakan 8 lagi pelajar. Polis tempatan melaporkan pengganas mencederakan para pelajar di asrama penempatan sebelum menyalakan api di asrama dan stor makanan pada tengah malam Jumaat. Pihak berkuasa masih dalam usaha memadamkan kebakaran dan dilaporkan lebih banyak mayat ditemui. 8 mangsa yang terselamat ditemui dalam keadaan kritikal dan kini dirawat di Hospital Buera. Tentera dan polis sedang memburu pengganas yang dipercayai telah menyerang sekolah itu. Suspek dikatakan menuju Virunga National Park. Sekurang-kurangnya 8 maut dalam gelombang haba ketiga yang melanda Meksiko sejak pertengahan April lalu. Ibu negara Meksiko mencatatkan rekod suhu tertinggi iaitu 35 darjah Celsius pada minggu ini. Menurut Kementerian Kesihatan, 7 mangsa meninggal dunia akibat strok haba, manakala seorang lagi maut disebabkan dehidrasi antara 14 April hingga 12 Jun lalu. Menurut penduduk Montreal, cuaca panas terik di bandar itu kerana ia terletak di kawasan perindustrian. Penduduk juga mengalami krisis air sehinggakan tidak dapat mandi. Lebih sedih, bekalan elektrik sering terputus. Penduduk dinasihatkan minum air yang banyak untuk menjaga kesihatan daripada mengalami strok haba. Tahun lalu, Meksiko mengisytiharkan darurat kecemasan di beberapa wilayah ketika gelombang haba melanda negara itu. Bomba kota Gorontalo, Sulawesi mengambil masa 34 jam untuk memadamkan kebakaran gudang kasut dan selipar di Jalan Tengku Umar. Api sukar dipadamkan kerana akses masuk ke punca kebakaran terhad selain kekurangan bekalan air. Faktor bahan mudah terbakar membabitkan plastik turut menyebabkan bomba berdepan kesukaran memadamkan api. Ia menyebabkan beberapa anggota cedera pada bahagian tangan dan kaki serta sesak nafas ketika memadamkan api. Ketua Operasi Polis Gorontalo, Suharjo, berkata polis sedang menyiasat punca sebenar kebakaran itu yang dikaitkan dengan litar pintas. Sementara itu, Ketua Daerah Kota Selatan, Sumaryadi Tun, berkata 5 rumah penduduk turut terbakar dalam kejadian itu namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Legenda speed cubing yang menghidap autism memecahkan rekod terpantas dengan menyelesaikan cube 3x3x3 cube Rubik pada acara Pride in Long Beach 2023 di Amerika Syarikat. Menurut Guinness World Record, Max menyelesaikan cube dalam masa 3.13 saat, mengurangkan 0.34 saat daripada rekod sebelumnya yang dibuat oleh pemain Cina Yu Shengdu pada 2018. Sebelum ini, masa terpantas dicatat Max ialah 3.63 saat. Permainan kubik menjadi terapi yang baik bagi penyakit Max. Menurut Guinness World Record, Max adalah duta rasmi untuk Rubik, memegang hampir semua rekod kepantasan.
Dia memegang kedua-dua rekod penyelesaian tunggal dan penyelesaian purata untuk kubik 4x4x4, kubik 5x5x5, kubik 6x6x6 dan kubik 7x7x7. Ayuh rebut peluang menunaikan ibadah korban di luar negara bersama Kurban Relief dengan harga istimewa serendah RM155. Tarikh tutup penyertaan adalah pada Khamis 22 Jun jam 12 tengah hari. Hubungi kami segera di talian 012-234-0413. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.